Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan topik yang sama iaitu daya paduan, cuma situasinya agak sedikit berbeza iaitu daya-daya yang bertindak itu adalah secara berserenjang. Macam mana kita nak faham situasi ini? Lihat pada situasi di bawah, kita ada sebuah kotak yang mana kita tindakkan dia sebanyak 8 Newton ke kanan dan kemudian kita tindakkan juga 6 Newton ke atas dan kotak ini berada pada permukaan yang licin. Okey, licin maksudnya tidak ada sebarang geseran. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, anda mungkin rasa kita hanya perlu tambahkan sahaja. Sebagai contoh, F daya paduan dia bersamaan dengan 8 tambah 6. Ataupun mungkin 8 tolak 6. Jadi, ini kedua-duanya adalah salah ya. Ini kurang tepat kerana untuk tambah dan tolak ini, situasi tambah dan tolak, daya tersebut mestilah selari ataupun sama ataupun bertentangan. Okey, macam contoh situasi ini, arah yang selari lah. Okey, ataupun yang sama. Kita ambil contoh macam 8 tambah 6. Macam mana situasi 8 tambah 6? Kita ada kotak yang mana kita ada 8 Newton dan juga 6 Newton. Yang ini baru betul 8 tambah 6. Kalau 8 tolak 6, dia mestilah 8, kemudian kita ada 6. Jadi, okay, ini adalah 6 Newton. Jadi, ini baru betul untuk 8 tolak 6. Tapi situasi kita, dia bukan sama ataupun bertentangan, tapi dia berserenjang. Maka kita tidak boleh gunakan tambah ataupun tolak. Jadi macam mana kita nak buat? Jawapannya adalah kita perlu lihat dua perkara sahaja, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan teorem Pythagoras. Okey, nanti cikgu akan ceritakan sedikit sekejap lagi. Dan yang kedua adalah kita nak cari sudut dia, kita akan gunakan tangent theta. Okey, yang ini mungkin anda dah pernah dengar cuma mungkin belum mahir lagi. Tak apa, lagi cikgu akan ajar dengan lebih lanjut. Baik, macam mana kita nak cari dia punya daya paduan dia? Macam ini. Pertama adalah kita lukiskan daya tersebut dahulu, 8 Newton dan kemudian 6 Newton ke atas. Ini adalah berserenjang. Okey, untuk kita dapatkan dia punya daya paduan dia, kita boleh bentukkan terlebih dahulu segitiga bersudut tegak. Macam mana kita nak dapatkan segitiga bersudut tegak? Ingat, segitiga bersudut tegak ini, kaki dia mestilah 90 darjah iaitu berserenjang. Macam mana kita nak dapatkan? Caranya adalah kita ambil salah satu daripada daya ini, kita pindahkan dia kepada kepala dia. Maksudnya adalah kita ambil ekor dia, yang ini, ekor dia dekat bawah ini, pindahkan dia kepada kepala 8 ini. Maksudnya kita pindahkan secara selari ya, jangan ubah dia punya sudut dia. Sebagai contoh, 6 Newton ini, cikgu ambil dia. Okey, kita ambil dia. Kemudian kita pindahkan dia macam ni. Macam itu. Jadi ini adalah kita pindahkan dia secara selari lah. Ataupun lagi satu adalah kita boleh pindahkan 8 ini, kita pindahkan dia ke atas. Okey, jadi ini pun boleh juga. Cuma yang penting adalah jangan ubah dia punya sudut dia. Alright. Jadi yang mana satu kita nak ubah, mana-mana pun boleh. Okey, kita cuba ubah 6 dahulu. Jadi kita pindahkan 6 Newton ke sini, maka kita akan dapatlah sebuah segitiga selari. Okey, yang mana ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi ini adalah sudut yang berserenjang dan daya paduan dia adalah daripada ekor yang ini, okey, ekor yang pertama kepada kepala yang hujung sekali. Jadi kita akan dapat dia punya daya paduan dia seperti ini. Jadi ini adalah 6 Newton, maka ini adalah daya paduan dia iaitu di sini. Berapa nilai F? Kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Macam mana teorem Pythagoras? Okey, sebagai contoh, panjang yang bawah ini adalah A, kemudian yang ini adalah B dan ini adalah C. Ingat, teorem Pythagoras kata A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama juga dengan C kuasa 2. Jadi kita pindahkan ke dalam situasi kita. A kuasa 2 adalah 8 kuasa 2. Okey, cikgu tulis lagi cantik. 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Okey, ini adalah sama juga dengan F kuasa 2. Jadi berapa nilai F? F adalah, okey, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, kita akan dapat 64 tambah dengan 36. Jadi kita akan dapat punca kuasa 100, masukkan dalam kalkulator, anda akan dapat nilai 10. Maksudnya daya dia adalah sebanyak 10 Newton. Jadi kita tahu bahawa daya dia adalah sebanyak 10 Newton. Okey, daya dia 10 Newton. Ini adalah nilai daya paduan. Ini adalah dia punya magnitude. Okey, nilai itu adalah magnitude dia lah. Magnitude. Tapi tidak cukup untuk yang ini saja kerana daya dia mempunyai arah tertentu. Okey, daya adalah sejenis vektor. Jadi kita hanya ada magnitude, kita perlu berikan arah dia. Macam mana kita nak berikan arah dia? Kita tengok pada situasi sama. Cikgu lukiskan besar sikit. Okey, jadi ini adalah segitiga bersudut tegak, yang mana ini adalah 6 Newton dan ini adalah 10 Newton.
Alright, dan kita berikan sebagai contoh di sini sudutnya adalah theta. Macam mana kita nak tahu nilai theta di sini? Untuk kita tahu nilai theta tidak susah ya. Kita boleh gunakan tangent theta. Okey. Tangent theta ini apa? Ingat, tangent adalah bersamaan dengan opposite, okey, yang bertentangan bahagi dengan yang bersebelahan dengan dia. Adjacent. Yang biasa cikgu ingat adalah menggunakan akronim ini. SOH, CAH, TOA. SOH, CAH, TOA. Okey, yang mana? Cikgu padam dahulu. SOH ini merujuk kepada sin. Okey, sin theta bersamaan dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. Manakala cos theta bersamaan dengan adjacent, iaitu bersebelahan bahagi dengan dia punya hypotenuse. Dan yang terakhir tangent adalah opposite bahagi adjacent. Jadi yang mana satu opposite, yang mana satu hypotenuse, yang mana satu adjacent. Okey, kita kena lihat semula kepada sudut kita. Sudut kita adalah theta. Jadi yang bahagian yang paling panjang ini, okey, yang tidak mempunyai kaki yang bersentuhan dengan berserenjang, dia adalah hypotenuse. Jadi dalam situasi kita 10 Newton adalah hypotenuse. Manakala 6 Newton dia bertentangan dengan theta. Okey, kalau kita lihat theta ini kita boleh lukiskan dia bertentangan, maka dia adalah opposite, dan yang bersebelahan dengan dia adalah 8 Newton, dia adalah adjacent. Jadi dalam situasi kita akan dapat nilai tangent theta bersamaan dengan opposite adalah 6 bahagi dengan adjacent iaitu 8. Okey, ini adalah tangent theta ya, tangent theta. Maka kita boleh dapatkan theta bersamaan dengan, tekan dekat kalkulator shift tan, kemudian masukkan bracket 6/8. Okey. Jadi ini yang kita perlu tekan dalam kalkulator lah. Jangan tekan tan theta. Okey, jangan tekan macam ni tan 6/8. Ini kurang tepat ya. Ini salah. Kena pastikan ini adalah negatif 1. Ini maksudnya dia adalah arc tangent. Anda jangan pula tekan tan kuasa negatif 1. Ini salah. Okey, jangan tekan macam ini. Jadi anda perlu tekan shift. Okey, tekan shift. Kemudian tekan tan. Jadi anda akan dapat ditulis macam ini, tan negatif 1. Okey, ini adalah arc tangent. Jadi selepas anda tekan ini, nilai yang anda dapat adalah sebanyak 36.9 darjah. Jadi kita boleh tuliskan sudut dia dekat sini adalah sebanyak 36.9 darjah daripada mengufuk, ataupun kita boleh lukiskan dia lah. Okey, lukiskan dia macam ini. Okey, ini adalah 10 Newton dan sudut dia di sini adalah sebanyak 36.9 darjah. Jadi cikgu harap anda boleh fahamlah berkenaan dengan situasi yang ini. Kita akan lihat berkenaan dengan satu lagi contoh untuk video yang seterusnya supaya anda lebih faham untuk daya yang berserenjang. Kita jumpa lagi.